Ali TV. Untuk FIRA 2023 ni, ya, dia mempertandingkan 8 kategori. Tapi untuk PSMZA kita masuk 4 kategori sahaja. Okey, antaranya yang kita masuk adalah Drone, MyBot, iBot dan juga Simurosot. Encik Fazrul mengatakan bahawa PSMZA tidak dapat menyertai kesemua 8 kategori kerana kekurangan robot yang disebabkan oleh kekurangan dana. Cabarannya bermula pada untuk mempersiapkan pasukan. Sebab kita dapat makluman untuk menyertai pertandingan ini agak singkat dan kita juga ada bulan puasa dan juga cuti hari raya. Jadi kita nak mencari lagi peserta-peserta dan juga pensyarah-pensyarah yang available untuk ke FIRA ni agak sukar. Arham Syauqi bersama Fakrul Ikram sedang menyiapkan drone dan berlatih mengendalikannya sambil dibantu oleh Encik Zahari Putih sebagai pensyarah pembimbing. Peranan saya dalam FIRA ini ialah saya memasuki kategori Air Drone dalam FIRA, di mana saya akan memasuki 3 misi, iaitu Autonomous Drone Line Follower, Autonomous Drone Delivery Inspection dan FPV Drone Race. Bagi Autonomous Drone Line Follower, drone harus bergerak mengikut garisan hitam yang telah ditetapkan. Manakala bagi Autonomous Drone Delivery Inspection, drone perlu mengimbas kod QR secara automatik untuk menuju ke destinasi seterusnya. Markah tambahan akan diberi sekiranya drone juga dapat mengangkat dan menghantar barang menuju destinasi yang ditetapkan. FPV atau First Person View Drone Race pula adalah perlumbaan mengendalikan drone mengelilingi litar dan perlu mencatatkan masa terpantas untuk menang. Dalam otak saya ada banyaklah halangan yang agak susah dan mencabar, tapi yang paling sukar untuk saya dalam FIRA tu untuk belajar bawa drone buat kali pertama. Sementara itu, di makmal mekatronik, makmal kawalan dan bengkel CNC, suasana juga sibuk. Pasukan MyBot dan AI Bot bertungkus lumus menyiapkan robot masing-masing. Dalam kategori MyBot, terdapat 2 subkategori, iaitu Warrior dan juga Autonomous Racing Car. Saya masuk kategori MyBot di bawah subkategori Warrior. Warrior ni biasanya robot dia berat dia 3 kilo. Lepas tu ketinggian dia bebas. Dia menolak robot lawan keluar garisan macam sumo. Untuk kategori ni ada 2 kumpulan. Setiap kumpulan ada 2 orang. Setiap satu kumpulan akan ada 1 robot. Nur Aiman Zulkarnain berpasangan dengan Aiman Hakim, manakala satu kumpulan lagi diwakili oleh Izdiyat Ikhwan dan Amin Mukri. Mereka dibimbing oleh Encik Abdul Muaz. Proses untuk membangunkan robot ni, mula-mula sekali kita orang perlu design bentuk robot tu dulu. Nak design robot tu memakan masa dalam beberapa hari lah juga. Dah design robot tu, macam kita boleh nampak, dah dapat kita print sebuah robot. Langkah seterusnya, kami akan masang litar dia bersama dengan motornya, tayarnya dan sensor. Sensor yang digunakan IR sensor. Cabaran terbesar pasukan MyBot Warrior ini adalah untuk menyiapkan badan robot. Badan robot dicetak menggunakan 3D printer. Masalah timbul apabila masa untuk mencetak adalah terlalu lama. Sesetengah bahagian robot perlu mengambil masa sehingga 12 jam atau lebih untuk dicetak. Masa terlalu suntuk untuk sebarang kesilapan berlaku. Pertandingan yang saya join adalah MyBot kategori AMYC, iaitu Autonomous Car. Untuk kategori MyBot, Autonomous Car adalah 2, iaitu satu tim adalah 2 orang. Kumpulan pertama adalah saya dan juga Naufal. Dan yang kedua adalah Nabila dan juga Putri. Game dia seperti yang lihat di bawah adalah track-track dia. Kita perlu melakukan satu lap penuh dalam masa 3 minit. Seperti time attack. Jadi kereta mana yang paling cepat adalah dikira sebagai pemenang. Dalam di poli ada belajar fighter tak? Poli tak ada, tapi kami belajar C++, iaitu yang basic. Jadi boleh slow-slow belajar untuk Python di internet dan juga YouTube. Sedar tak sedar, hampir seminggu mereka berkampung siang dan malam untuk persediaan pertandingan.
Tidak ketinggalan Muhammad Nazmi dan ahli pasukannya. Okay, untuk Fira, saya masuk dalam kategori iBot, dan untuk iBot ni ada 2 subkategori, iaitu voice command dan parking challenge. Muhammad Nazmi merupakan ketua bagi pasukan AI Bot. Berpengalaman membangunkan robot untuk projek akhir beliau, beliau merupakan otak bagi pasukan AI Bot ini. Beliau turut dibantu oleh Siti Aisyah dan juga Wan Muhammad Atif. Bagi voice command, AI Bot perlu digerakkan secara automatik ke dua bilik yang ditentukan juri. Kemudian, AI Bot perlu bergerak mengikut warna merah. Untuk kali ni kami menggunakan stoken warna merah. Jadi lepas dia follow, kami perlu buat dia follow hingga keluar daripada track permainan. Bagi kategori parking challenge, ada dua task berlainan. Pertama, robot perlu parking di tempat kosong. Kedua, robot perlu juga parking di tempat kosong tetapi perlu melalui lampu isyarat. Yang paling susah sekali part programming lah. Programming sebab semua challenge yang ada tu dia menggunakan programming yang berlainan. Contoh macam parking tu dia perlu banyak juga lah programming dia sebab dia berlainan dengan traffic light. Jadi dia asing. Untuk voice command ni pun sama. Voice command ni dia menggunakan LiDAR. Kalau LiDAR ni dia perlu program untuk boleh mengukur jarak daripada halangan. Jadi untuk pastikan tertebak tu tak langgar dinding. Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Kem Simorosov juga giat menjalani latihan. Adri, Alif, Daniel dan Akil sudah lebih 40 jam menghadap komputer untuk memantapkan kemahiran. Mereka dibimbing oleh Puan Azlin Abdul Ghaffar dan Puan Wi Susia. Okey, untuk Simorosov ni dia totally simulation lah. Simulation, dan kita menggunakan Gazebo sebagai dia punya GUI. Dan programming adalah Python lah. So untuk kategori Simorosov tahun ni ada 2 subkategori. Satu adalah Adron dan satu lagi adalah Car Racing Challenge. Dan PSMZA masuk dua-dua lah. Kategori yang saya bertanding ialah Simorosov Adron Challenge. Dia punya kategori challenge dia siapa sampai dulu dia menang sebenarnya. Tapi kalau nak diikutkan yang saya tengok sebelum-sebelum ni dekat dalam YouTube, dia ambil masa orang tu, siapa sampai lepas obstacle semua tu, sampai dekat tempat dia, menang. Cabaran dia yang paling besar sekali bagi saya, nak gerakkan dia sendiri sebagai autonomous. Sebab dia nak kena detect obstacle, nak kena detect line, nak kena detect atmosphere, angin, sunlight. Takut kalau kita salah proses image tu, nanti dia lari daripada tempat dia dengan belajar untuk cara nak bagi dia bergerak lah. Itu paling susah. Okay, untuk Fira 2023 ni, saya punya kategori adalah Autonomous Car Simulation. Satu, dia akan bagi kita track and kita kena bergerak mengikut track tu, sama ada dengan lane keeping, jalan dalam lane, ataupun obstacle avoidance. And boleh jadi dia dua-dua sekali. Okay, saya rasa dia punya cabarannya adalah sebab kita tak tahu macam mana track yang dia akan bagi nanti. Sebab sekarang ni pun kita orang just lebih kepada training je. Untuk biasakan diri, macam mana nak buat benda tu. Sebab track tu dia akan bagi katanya sehari sebelum pertandingan. Yang mencabar bagi kita orang adalah, kita orang dekat Politeknik ni kita belajar C++. Kita orang memang tak ada basic Python. So memang ini dah hari keberapa kita kat sini? Hari keberapa kita kat sini? 5. Hari ke-5 kita orang belajar sendiri macam mana nak guna Python. And so far sekarang memang alhamdulillah ada progress yang memang kita orang nampak insya-Allah boleh dah. Okey, kita sebenarnya memang ada target lah. Sekurang-kurangnya kita dapat 1 pingat emas. Sebab kita masuk 4 kategori sahaja. So kita harapkan kita dapat 1 pingat emas dan juga beberapa pingat lain lah. Disebabkan saya disekelilingi dengan lecturer yang pandai dan teammate yang supporting, saya punya harapan agak tinggi lah untuk tahun ni, di mana saya berharap, bukan saya harap, saya pasti Politeknik akan mendapat emas untuk autonomous driving follower dan untuk QR code. Tapi secara realistiknya, untuk saya lah, mengikut skill tahap saya sendiri, saya rasa untuk FPB Nurul saya akan mendapat perak. Dalam pertandingan ni, harapan kami adalah untuk mendapatkan pingat emas dan menaikkan nama poli ini. Untuk tahun ni, saya target untuk dapatkan emas dalam challenge voice command. Sebab tahun lepas, kami dah berjaya dapat silver. Yang untuk parking, saya harap sekurang-kurangnya dapat pingat lah.
tak boleh nak janji, tapi kami cuba yang terbaik lah. Walaupun sekarang masih lagi in progress, tapi kami akan cuba sehingga saat yang terakhir lah sebelum pertandingan tu, insyaAllah. Harapan saya asalkan drone tu boleh pergi sampai habis, dah cukup dah. Harapan saya untuk menang tu saya tak pasti, tapi kita orang boleh cuba yang terbaik lah. 7 Mei 2023 jam 8.30 pagi telah berlangsung majlis penyerahan bendera dan pelepasan kontijen PSMZA ke pertandingan FIRA Politeknik Malaysia oleh Hajah Zamra binti Teraman, pengarah PSMZA. Majlis cukup ringkas dan bermakna kerana kontijen dapat kata-kata semangat dari Puan Pengarah. Kejayaan sebab this is your ultimate goal. You nak berjaya. Pelbagai halangan dan cabaran semasa pertandingan berlangsung, tetapi ia tidak melunturkan semangat mereka. Namun, kutipan pingat yang disasarkan tidak tercapai. Tahun ini kita tak dapat emas yang kita idam-idamkan. Mungkin rezeki lah tu. PSMZA hanya mendapat 1 pingat perak bagi MyBot Warrior dan juga 2 pingat bergangsa yang disumbangkan dari kategori Simorosot Air Drone dan Air Drone Line Follower. Ramai pencabar-pencabar yang hebat-hebat semua. Tapi kami mempunyai strategi yang tersendiri dan ada juga pensyarah-pensyarah yang membantu kami untuk menyusun strategi dan menyiapkan robot warrior kami. Dan kami juga dapat kalahkan beberapa pesaing yang hebat-hebat belaka. Peluang masa tu sangatlah baik masa tu. Tapi robot kami ada masalah sedikit. Di bahagian motor driver dia terbakar di saat-saat akhir dan memberi peluang kepada Politeknik Kota Baru untuk mengalahkan kami. Ini adalah kali pertama PSMZA join pertandingan ini. Dia punya pencabaran memang sangat tinggi sebab ini baru first time dan kami tak ada apa-apa pengalaman dan juga knowledge berkenaan dengan Simorosot ni, simulation. Jadi kami memang bermula daripada bawah lah bersama-sama dengan student. Okay, untuk pengalaman sepanjang latihan, antara yang saya tak boleh lupakan ialah pengalaman kita berjaga hingga ke subuh hari semata-mata untuk kita melengkapkan latihan kita supaya robot yang kita tandingkan tu berjaya untuk memenangi pertandingan. Dan alhamdulillah lah, saya bersyukur kepada Allah dan saya kreditkan semua kemenangan ni kepada para lecturer dan teammate saya dan seluruh tim robot untuk PSMZA. Kita perlukan lagi kajian berkenaan dengan reka bentuk dan juga motor yang digunakan dan strategi yang sepatutnya ataupun mempelbagaikan strategi untuk mencapai kemenangan dengan mengkaji strategi-strategi lawan sebelum pertandingan. Harapan untuk tahun depan punya FIRA, tolonglah kalahkan PAS sebab diorang punya strategi terlalu simple untuk kalahkan kita orang. Okay, untuk harapan saya bagi FIRA seterusnya, saya berharap agar semua pelapis-pelapis PSMZA yang akan datang dapat memberikan yang terbaik untuk FIRA dan saya berharap kita dapat membawa balik sebanyak mungkin pingat, terutamanya pingat emas. Tapi selain daripada itu, yang penting adalah pelajar-pelajar kita mendapat pendedahan dari segi programming dan juga pengalaman menyertai pertandingan sama ada di Politeknik ataupun di luar Politeknik. So pengalaman ini adalah penting. Okay. Selain ilmu yang ditimba di Politeknik, pelajar ini juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dibelajar dan seterusnya dapat digunakan ketika menghadapi alam pekerjaan nanti. Terlebih-lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengarah kita lah yang memberi keizinan, kebenaran dan juga bajet untuk pasukan yang hadir. Begitu juga kepada Tuan TPA dan juga TPSA yang banyak membantu. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan juga Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik yang memberi kebenaran untuk menggunakan tempat sebagai latihan dan juga peserta daripada kedua-dua jabatan. Kepada peserta dan juga jurulatih yang hadir untuk FIRA kali ini, saya ucapkan tahniah dan syabas atas usaha yang dilakukan